Pembulian bermaksud perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan orang tertentu yang dilihat berkeadaan lemah berbanding si pelaku dengan mengasari atau mendera mangsanya. Ini secara tidak langsung menjadikan mangsa dilemahkan sehingga dipaksa mematuhi atau memberi layanan yang baik kepada pelaku yang kuat. Terdapat dua faktor pembuli, iaitu satu, faktor dalaman dan juga faktor dari luaran. Untuk faktor dalaman, ia terjadi hasil daripada sikap pembuli itu sendiri. Kedua, membuli untuk mendapatkan perhatian orang ramai. Yang ketiga, pengalaman masa lalu, kesan sendiri. Untuk faktor luaran pula, ia terjadi kerana keadaan keluarga, kurang dididikan agama, pengaruh rakan sebaya, media massa dan juga sistem pentadbiran sekolah yang terlalu ketat. Faktor-faktor mangsa dibuli juga terbagi kepada dua faktor, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Untuk faktor dalaman ni, mungkin mangsa buli ni adalah seorang yang pemalu dan bersikap pasif di dalam kelas. Satu lagi faktor mungkin disebabkan pencapaian yang dikecapinya kurang memuaskan ataupun terlalu memuaskan, itu juga boleh menyebabkan mangsa ini dibuli. Untuk faktor luaran pula, mungkin mereka ini dibuli disebabkan status sosial mereka. Mungkin miskin, kurang mampu ataupun terlalu kaya pun mungkin ia boleh. Dan juga jantina, lelaki tidak suka perempuan dan perempuan tidak suka lelaki. Satu lagi, faktor luaran adalah sikap masyarakat, dan akhir sekali adalah faktor fizikal mangsa itu sendiri. Mungkin mangsa itu adalah orang kurang upaya, jadi disebabkan itu mereka kena buli. Gejala buli bukan sahaja memberi kesan kepada mangsanya tetapi juga kepada pembuli itu sendiri. Kesan semasa yang akan dialami oleh pembuli itu adalah mereka akan berasa seronok dan berasa puas apabila melakukan kegiatan buli tersebut. Namun, hal ini tidak akan berpanjangan dan tidak akan kekal lama. Hal ini demikian kerana pada masa yang akan datang, serba salah yang menghantui akan mengganggu kehidupan pembuli ini sehingga bila-bila. Sekiranya jika tidak didakwa atas tuduhan jenayah, mereka juga berhadapan potensi cemuhan masyarakat selain ancaman daripada mangsa mereka yang akan bertindak balas. Pada pendapat saya, kesan utama gejala buli kepada mangsa buli terutamanya dalam kawasan sekolah ialah para pelajar yang dibuli akan berasa takut untuk datang ke sekolah. Selain daripada itu, mereka juga tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian dan tumpuan mereka terhadap mata pelajaran yang dipelajari kerana mereka asyik memikirkan tentang perkara tersebut. Seterusnya, mereka akan berada dalam keadaan yang ketakutan dan selalu memikirkan perkara yang dilakukan oleh pembuli terhadap mereka. Kesan pada masa hadapan kepada mangsa-mangsa yang dibuli ini ialah mereka akan menjadi pasif dan tidak ceria, lebih suka menyendiri sambil memikirkan apa salah mereka dan mengapa mereka diperlakukan sebegitu rupa. Selain daripada itu, ada di antara pelajar-pelajar yang dibuli ini bertindak di luar kawalan seperti membunuh diri. Kerana bagi mereka dengan membunuh diri itu, mereka dapat menamatkan penderitaan mereka. Sebab mereka tak ada tempat untuk diluahkan. Bukan tak ada tempat untuk diluahkan, mereka berasa takut untuk meluahkan perkara yang berlaku kepada mereka kerana mereka telah diugut oleh si pembuli. Jadi mereka mengambil keputusan dengan membunuh diri kerana mereka fikir itulah salah satu cara yang paling berkesan untuk menamatkan pembulian si pembuli kepada mereka. Ini adalah contoh-contoh keratan akhbar yang melibatkan gejala buli di sekolah. Ini pula adalah langkah-langkah mengatasi gejala buli. Peranan yang pertama adalah peranan ibu bapa, yang kedua peranan guru, peranan pihak sekolah, peranan pelajar dan juga peranan media massa. Saya ingin mengajukan pendapat masyarakat tentang kes gejala buli. Seperti yang kita tahu, kes gejala buli ini menjadi fenomena dan trend dalam kalangan anak-anak di sekolah sama ada di sekolah rendah sehinggalah ke IPT. Jadi, masyarakat bersependapat untuk mencegah kes gejala buli ini
kerana ia akan memberi kesan jangka masa panjang kepada mangsa buli tersebut. Contohnya seperti depresi dan tekanan perasaan dan juga trauma kepada mangsa tersebut. Daripada apa yang kawan-kawan saya dah terangkan tentang gejala buli, apa yang dapat saya simpulkan di sini? Kes buli ni, gejala buli ni kita perlu tangani segera demi ketenteraman para pelajar dan juga untuk menjaga imej institusi sesebuah pendidikan tu. Sekolah, universiti. Kalau kita tak tangani benda ni, pastinya orang mangsa yang dibuli tu akan rasa trauma untuk dia pergi ke universiti, untuk dia pergi ke sekolah. Dan orang yang membuli tu pula, dia takkan berpaling ke jalan yang lebih baik lah. Dia akan lebih buat benda yang tidak baik. Dia akan keep membuli dan orang yang dibuli tu pula akan rasa perasaan yang negatif je dalam diri dia. Asyik kena buli je. That's why pelajar, ibu bapa, guru, pihak kerajaan sendiri harus berganding bahu untuk kita tangani, untuk kita sama-sama cari penyelesaian kepada masalah ni. Sebab kalau kita tak selesaikan, tak cari sesebuah cara untuk kita tangani benda ni, pastinya benda ni akan melarat, akan jejaskan institusi pendidikan, sekolah, akan burukkan lagi nama Malaysia. So di sini kerjasama semua pihak amatlah diperlukan untuk kita tangani benda ni.